Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekarang ni kalau kita tengok banyak pula orang yang nak melawan apa? Melawan ajaran Al-Quran, melawan ajaran hadis, melawan ajaran yang ditinggalkan oleh ijma' para ulama dan juga qiyas. Kalau kita tengok sumber daripada hukum diambil, hukum-hukum ni ada, dia bersumberkan 4 perkara lah yang disepakati: Quran, hadis, ijma' dengan qiyas. Itu yang disepakati. Yang tidak disepakati ada seperti istihsan, istishab, maslahah mursalah dan sebagainya. Tu ialah dalil-dalil yang tidak disepakati. Maksudnya ada mazhab ambil, ada mazhab tidak ambil. Tetapi empat dalil ni, Quran, hadis, ijma', qiyas, semua ulama berpegang kepada 4 sumber ini. Maka siapa yang melawan, maknanya dia memang melawan ajaran Islam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kalau kita tengok ada viral ada orang apa? Dia tidak orang kata apa, mempercayai waktu solat pula. Ada terbaca. Dia kata macam mana maghrib ni boleh masuk sedangkan matahari masih cerah lagi, sedangkan langit masih cerah. Dia kata apa? Kita ni sekarang ni kena hati-hati. Kena hati-hati. Sebab apa? Sebab dia dah start nak bantai lah. Dia kata apa, jabatan falak semua dah tak betul lah, apalah. Dia kata sekarang ni kita sama-sama kena lewatkan solat maghrib 10 rakaat, 10 rakaat, minta maaf, 10 minit biar bagi gelap dulu. Kemudian dia kata apa, zuhur pun kita kena lambatkan juga. Sebab apa? Sebab dia kata matahari tidak betul-betul ketika mana kalau kita tengok dalam kitab fiqh, memang ada cara-cara kita nak tengok masuknya waktu, kan? Contohnya kalau maghrib, matahari kena terbenam sepenuhnya. Kalau waktu zuhur, ketika mana kalau kita pacakkan satu tiang dan sebagainya, satu batang penyapu ke dekat tengah-tengah panas, dan matahari itu tak ada bayang, itu maknanya masuk waktu zuhur. Kemudian adalah waktu lain, waktu subuh dan sebagainya. Memang ada di dalam kitab menyebutkan cara-cara untuk kita mengetahui bagaimana masuknya waktu salat. Tetapi ini adalah dakwaan-dakwaan orang kata apa yang tidak berasas lah, kan? Dan bukan begitu pula, dia ajak pula dalam Facebook dia, betul ramai pula tu kalau kita baca komen dia, betul lah, betul lah, betul lah, inilah apa, ustaz-ustaz ni makan duit kerajaan, makan duit haram dan sebagainya, ikut je. Lepas tu dia orang kata apa pula, apa, Jabatan Falak ni dia ikut waktu yang terdahulu, dia tak buat kajian, tak ada kajian yang terkini pula. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan kita ikutlah. Sebenarnya apa yang telah ditetapkan oleh Jabatan Falak, Jabatan Mufti negeri-negeri, semua ialah bertepatan. Mereka ada kaedah-kaedah yang tersendiri. Ilmu falak ni dia ada kaedah-kaedah dia. Bukan kita tengok matahari dah terbenam tetapi langit cerah, tak boleh, maghrib tak masuk lagi. Tidak begitu. Bila orang tanya dakwaan tu, orang tanya apa kiraan tuan yang tuan dapat kata kita kena lewatkan waktu solat ni? Tak ada kiraan. Padahal kita, kalau kita tengok Jabatan Falak macam mana dia keluarkan, istimbatkan bagaimana sesuatu waktu itu masuk, dia ada kiraan dia. Dia ada kiraan dia. Kemudian barulah dia kata begini dan begini dan begini. Sebab itulah kalau kita tengok tahun lepas ataupun tahun lepas sekali tak silap, bagaimana waktu solat subuh, kan? Solat subuh kita dianjak 8 minit, kan? Semua negeri dianjak 8 minit kecuali Kelantan dianjak 4 minit. Dilewatkan 4 minit. Dilewatkan atau diawalkan tak ingat dah. Tapi dianjaklah. Sebabkan apa? Sebabkan ilmu falak ni ataupun Jabatan Falak ni dia dah tengok dah kiraan tu dia ada berubah. Maka diorang pun ubah dah waktu tu. Itulah maknanya memang Jabatan Falak ni dia sentiasa buat kerja lah, sentiasa buat kajian. Andai kata ada berlaku sesuatu, dia akan ubah lah. Tetapi benda tu berpaksikan dengan ilmu, bukan suka-suka je.
Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa? Taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnata nabiyyih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selamanya, ialah kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wa sunnata nabiyyih, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ikut, insya-Allah kita di landasan yang betul dan yang tepatlah, insya-Allah.